forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Wan Saiful gagal ketepikir rasuah 6.9 juta. Okey, kita baca sedikit dahulu. Bekas Ketua Penerangan Bersatuan Datuk Wan Saiful Wan Jan gagal dalam permohonannya untuk mengenepikan 2 pertuan rasuah 6.9 juta membabitkan projek program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putera Berwibawa Jana Berwibawa di Mahkamah Seksyen pada di sini Jumaat. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Juga saudara bekas ketua penerangan. Ini yang saya hairan. Yang mereka mengatakan mereka bersih dan sebagainya. Dan hari ini bekas ketua penerangan bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, gagal dalam permohonannya untuk mengenepikan 2 pertuduhan rasuah melibatkan 6.9 juta ringgit yang membabitkan projek dalam program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putera Berwibawa ataupun Jana Wibawa di Mahkamah Seksyen hari ini, saudara. Saya bila sebut Jana Wibawa ni, saya memang cepat marah, saudara. Saya meluat. Kerana ini bagi saya satu pengkhianatan. Kerana kononnya, program itu adalah Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putera Berwibawa. Jana Wibawa. Tapi akhirnya, saudara lihat sendiri, adanya unsur-unsur yang pulang pada mahkamah lah untuk membuktikan. Saya tak nak mengatakan dia bersalah. Tapi Hakim Rozina Ayub memutuskan bahawa percubaan Wan Saiful untuk mengenepikan kes rasuah itu tidak dibenarkan setelah beliau mendengar hujahan tambahan daripada peguam, iaitu Amir Hamzah Hashad yang mewakili Ahli Parlimen Tasik Gelugur, dan responden oleh Timbalan Pendahulu Raya Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Permohonan pihak pembelaan ditolak. Maka prosiding seterusnya dijalankan sebagaimana yang dijadualkan sebelum ini. Jadi mahkamah menetapkan perbicaraan kes tuduhan rasuah terhadap Wan Saiful ini akan bermula 25 hingga 27 Mac, 29 serta 30 April tahun depan dan 20 hingga 22 Mei tahun depan. Saudara, begitulah. Mahkamah mengambil masa, bukan satu hari bawa ke mahkamah terus, tidak. Dia adalah dia punya jadual-jadualnya. Banyak sangatlah rasa perbicaraan kes kes rasuah ni gamaknya. Jadi katanya pada Disember akan datang mahkamah telah pun menetapkan untuk pengurusan kes. Saudara jangan lupa, saudara, Wan Saiful telah pun memfailkan permohonan untuk membatalkan 2 tuduhan itu dengan alasan pertuduhan dimukakan ke atasnya adalah cacat. Kononnya. Tapi mahkamah mengatakan tak ada. Maka perbicaraan akan berjalan. Hadapilah. Saya tidak mahu menjatuhkan hukuman. Kita sama-sama tunggu dan saya harap anda semua jangan pula menjatuhkan hukuman. Jangan kita mendahului mahkamah, saudara. Kerana Wan Saiful dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6,962,694 melalui akaun CIMB milik syarikatnya WSA Advisory Group, daripada akaun Maybank Islamic daripada syarikat Nepturis dan Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek di bawah Jana Wibawa. Dan beliau didakwa melakukan kedua-dua perbuatan itu di Royal Lake Club dan di Taman Tasik pada April 2022 dan di CIMB Bank Cawangan Bukit Tengku antara 8 Julai hingga 30 September. Saudara, itu keadaannya. Saya tak nak cakap lebih sebab perkara ini sudah pun di mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Cuma apa yang saya lihat, selain daripada itu, saya dah cakap, saudara, nampak gayanya perbicaraan demi perbicaraan sedang berjalan, saudara. Sebab itu kita kena perlu adakan mahkamah khas untuk orang politik ni. Hari ini SPRM menahan seorang lagi, saudara. Retinya Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak akan menghentikan siasatannya berhubung tentang perlumbungan unsur nadir bumi REE di Kedah. Jadi katanya seorang lelaki berusia 50 tahun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah jam 10 malam semalam. Dan perintah reman selama 4 hari bermula hari ini sehinggalah 24 Julai telah dikeluarkan oleh Magistrate M. Mageswari selepas SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini. Di Mahkamah Magistrate yang sama, SPRM turut mendapat kebenaran untuk menyambung reman seorang lagi suspek wanita yang juga pengarah syarikat selama 2 hari hingga hari Ahad.
Jadi sebab pengarah kanan sebab ini ketua pegawai eksekutif Perbadan Menteri Besar telah pun dibebaskan. Itu tanpa tempoh remannya dah habis. Tapi SPRM tidaklah minta disambung lagi. Rasanya mungkin dah cukup kot segala siasatannya. Demikian disahkan oleh pengarah kanan Bahagian Siasatan Datuk Seri Syamuddin Hashim. Beliau mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata siasatan dijalankan di bawah Akta Seksyen 17 Akta SPRM. Saya melihat saudara, banyak lagi tangkapan akan dilakukan kalau begitu keadaannya. Tu hari pun dah ada tangkapan dan pihak SPRM memang serius untuk menyelesaikan permasalahan rasuah saudara. Hari ini juga saya melihat macam mana Syam Jalil. Ahli Majlis Tinggi UMNO Syam Jalil dia menempelaklah kenyataan Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa sekarang ni pegawai ni orang kenamaan, orang kaya lah saudara, orang-orang yang bukan kaling-kaling. Katanya semalam lah dia buat kenyataan bahawa mereka takut untuk menyatakan kebenaran, takut mereka akan disiasat oleh pihak polis, takut akan diambil tindakan dan sebagainya. Malah katanya mungkin ada yang tangkap dan sebagainya. Jadi hari ini saudara Syam Jalil dia menempelak lah, dia kata ini semua ni tidak akan berlaku era sekarang. Era kerajaan Madani tidak melakukan tindakan sedemikian. Berbeza dengan era waktu Dr. Mahathir. Jadi apakah beliau diigau oleh waktu beliau masih lagi dalam kerajaan dulu? Rasanya kalau dia jadi Perdana Menteri, mungkinlah. Kalau orang buat kritikan, anda hantar halaman daripada media sosial, maka akan disiasat dan sebagainya. Tapi ini tak berlaku dalam kerajaan sekarang. Jadi soal apa yang berlaku pada Yang Muhammad Menteri Besar di Kedah itu soal lain. Itu antara pihak berkuasa dengan pihak istana. Tidak ada tekanan politik. Jadi kata Saudara Syam Jalil, dulu Dr. Mahathir yang buat dan ajar buat semua ini. Sampai ada orang kena tumbuk dalam penjara. Dan ada pula yang rumah dia kena geledah dan atap dipecahkan sebelum mereka disumbat ke dalam penjara. Itu dia merujuk pada apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib. Saudara. Jadi mungkinlah, kata Syam Jalil, inilah kifarah dan karma yang Tun kena bayar. Kita perlu ubah semua ini. Generasi akan datang tidak boleh ikut apa yang Tun buat dulu. Memang pun sekarang tidak ada berlaku benda begitu, saudara. Dan tak payahlah kita panjang-panjangkan cerita antara Syam Jalil mengkritik Dr. Mahathir. Cuma saya dah bagi tahu pada Tun, jangan masuk politik. Dia masih lagi tidak dalam politik, maka bersedialah untuk dibelasah oleh rakyat. Sepatutnya duduk di rumah, bermain dengan cucu, mesti begini. Saudara Mat Kelana dekat, jangan fitnah PMX kalau tak mau disaman. Saya katakan bukan saja PMX, bukan saja Perdana Menteri, siapa saja pun kalau ada fitnah, bersedialah anda akan disaman. Kalau bukan fitnah, kritikan tak ada masalah. Saya pun sahabat malam mengkritik juga. Kalau benda tak betul, kita kata tak betul. Kalau boleh betul, kita kata betul. Jadi masalah sekarang ni kadang-kadang mereka merasakan tidak dapat membezakan antara kritikan dan juga fitnah. Benda yang tak ada diadakan itulah fitnah, saudara. Waalaikumsalam, saudara Kamarudin Aziz, saudara. Dan dapat tahu, saya dipahamkan. Sebagaimana yang saya katakan, bahawa di Selangor, Sungai Air Tawar, katanya Ketua Bahagian Datuk Rizam akan bertanding di Sungai Panjang, Datuk Imran, selaku Ketua Pemudanya. Di Sungai Burung, Ustaz Khair, itu mantan Ketua Pemuda. Di Semenyih, Wan Zulaika, Ketua Wanita. Batangkali, Ketua Bahagiannya Datuk Isa. Dan 7 kerusi yang dipersetujui oleh Pakatan Harapan untuk ditandingi, saudara, iaitu di Jeram. Katanya Datuk Jahaya, Ketua Bahagian Kuala Selangor. Kemudian di Kuang, Datuk Asnal, itu Ketua Bahagian yang baru bagi Selayang. Di Dengkil, Saudara Azli, Ketua Bahagian yang baru. Untuk Selat Kelang, Datuk Rosli, ini Ketua Bahagian Kapar. Si Jangkang, Saudara Hafizi, Ketua Pemuda. Di Gombak Setia, saya dipahamkan Datuk Wira sendiri, Datuk Wira Megat, sendiri selaku Ketua Bahagian Gombak. Beliau akan bertanding di Gombak Setia. Dan di Dusun Tua, Datuk Wira Johan selaku Ketua Bahagian. Itulah calon-calon yang bakal bertanding. Now, saudara, daripada jumlah 12 kerusi yang ditandingi oleh UMNO Barisan Nasional di Selangor, nama pun dah tahu, sekejap lagi kita umumkan, ini kita dapat dengar juga, saudara, untuk calon perpaduan di Negeri Sembilan. Saudara, saya lihat UMNO
ataupun Barisan Nasional dapat 17 kursi, PKR 7 kursi, Amanah 2 kursi dan DAP 10 kursi. DAP itu kawasan lama mereka lah. Amanah 2, PKR 7 dan UMNO 17. UMNO kursi Pertang, Sungai Lui, Serting, Palung, Jeram, Padang, Lengging. Lengging ni yang kata berebut dengan Amanah apa semua. Akhirnya Amanah pun bersetuju lah bagi pada UMNO. Juasih, Seri Menanti, Senaling, Johor, Cembung, Rantau, Kota Tinggi, Bagan Pinang, Linggi, Gemas dan Gemencih. Amanah pula akan bertanding di Paroi dan juga di Kelawang. Sementara Parti Keadilan akan bertanding di Seri Tanjung, di Lukut, di Cuah, di Pilah, Labu, Ampangan dan Sikamat. 7 dun. DAP akan bertanding di Ceneh. Ini kawasan-kawasan yang majoriti pengundinya bukan Melayu saudara. Di Ceneh, Bahau, di Nilai, Lobak, Temiang, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau, Seremban dan Repah. 10 kursi saudara. Itu DAP akan bertanding. Kalau kita lihat, saya lebih suka melihat pada kedudukan kursi-kursi yang ditandingi oleh calon-calon UMNO. Di Pertang, katanya Datuk Seri Jalaluddin selaku pengurusi perhubungan UMNO Barisan Nasional. Sebab ini kawasan dulu ni, kawasan UMNO. UMNO dapat 4,000 dan Keadilan dapat 3,000. Campur 2 tu 7,500 dan PAS cuma ada 578. Di Sungai Lui, Datuk Muhammad Razi daripada Barisan Nasional. Dulu kawasan ni kawasan Barisan Nasional, saudara. Barisan Nasional dulu dapat 7,700. Keadilan 3,300. Situ ada 10,000. PAS cuma ada 1,000 lebih. Di Serting, katanya saudara Zamri Omar, ketua bahagian situ. Ini memang kawasan lama lah, saudara, yang dimenangi oleh UMNO 9,700. Keadilan ada 6,000. Campur 2 saja dah ada 13,000. PAS cuma ada 1,800. Di Palung, Mustafa Nagot. Katanya calonnya Datuk Mustafa Nagot. Dia Barisan Nasional. Kawasan ni kawasan Barisan Nasional, saudara. Pilihan raya dulu 9,575. Keadilan ada 3,000. Campur 2 ada 12,000. PAS calon PAS dapat 1,000 saja. Di Jeram Padang, Datuk Zaidi, ya saudara. Dulu Barisan Nasional dapat 3,700. Keadilan 2,300. Dan calon bebas. PAS dia hilang deposit. Cuma ada satu seorang calon bebas itu 2,600. Artinya kalau 2,600 ni pergi ke Perikatan Nasional, tapi Keadilan 2,300 dan UMNO Barisan Nasional 3,000, situ ada 5,000, ada 6,000 saudara. Itu kedudukan. Now kita tengok di Lengging saudara. Waktu di Lengging dulu Keadilan bertanding melalui Parti Amanah. Dia dapat 7,456. Barisan Nasional dapat 6,470. Apabila calon yang UMNO sekarang ni, Keadilan dia tak lari dia punya pengundi. Kalau mereka campurkan dua ni dah 13,000. PAS cuma ada 1,600 modalnya. Di Juasih, katanya Bibi Saliza akan bertanding. Mewakili UMNO. Dulu, ini kawasan UMNO ni, Juasih ni, saudara. Dulu dapat 4,146. Keadilan 3,000. PAS cuma ada 624. Artinya 7,000 ada kat situ. Di Seri Menanti, ini kawasan ni dulu, PAS dapat 2,700. Ni Keadilan, UMNO 3,362. Situ aja dah ada 5,000. 6,000. PAS cuma ada 535. Ini kawasan-kawasan UMNO, saudara. Saya nampak. Di Senaling, Datuk Ismail Lazim katanya. Pilihan raya dulu, UMNO Barisan Nasional dapat 3,400. Keadilan dapat 2,400. Situ aja 5,800. Calon daripada PAS 558. Di Johor, saudara Saiful Yazan, saudara, Barisan Nasional 3,900, Keadilan 2,900. Campur 2, di situ sudah ada 6,800. Calon PAS dulu dapat 1,269. Begitu juga di Cembung, saudara. Di Cembung, dulu Cembung Datuk Zaiful Zahari katanya. Barisan Nasional dapat 9,079, PKR ada 5,000. Campur 2 tu 14,000. Saya sebut dia PKR ni saudara sebab mereka tak lari undinya.
Jadi apa, kalau begitu jadinya kesalahan 14,000. PAS cuma ada 1,200. Kalau PAS ada dalam 4,000, 5,000 tu mungkin ada menggerunkan saudara. Begitu juga di rantau. Rantau kawasan Tok Mat. Dulu Tok Mat bertanding pun dapat 10,000. Dan PKR yang masuk bertanding pun dapat 5,000. Dua campur begitu ada 15,000. Adalah dulu calon daripada PBM, iaitu Cikgu Bat, dia dapat 4,000 saja. Dari 4,000 nak lawan dengan 15,000. Ada 16,000. 16,200. Kawasan Tok Mat, saudara, di rantau. Di kota, saudara Syuami Aini, dulu Barisan Nasional dapat 6,356. Keadilan 3,300. Campur dua tu 9,600. PAS ada 1,300, saudara. Begitu juga di Bagan Pinang. Bagan Pinang katanya Najib Tan Sri Ishah Samad. Anak Tan Sri Ishah ni bertanding katanya. Dulu Barisan Nasional dapat 7,146 dan keadilan 5,200. Tak ada calon PAS. Kalau dua ni cantum masuk, ni work home je lah. 5 campur 2, 12,000. Di Linggi. Linggi ni kalau benar tu calonnya sahabat saya, Datuk Faizal, Ketua Bahagian Port Dickson. Dulu calon Barisan Nasional dapat 6,072, keadilan 5,400. Campur 2 ada 11,000. Sedangkan calon PAS cuma dapat 992, saudara. Di Gemas, Datuk Abdul Razak, Barisan Nasional dulu 9,800. Keadilan ada 5,000. Di situ aja ada 14,000. Calon PAS dapat 2,000. Dan akhir sekali Gemencih, iaitu Hai Suhaizimi, Suhail Milzan. Dulu dapat 6,963. PKR 6,600. Campur dua tu ada 12,000. PAS cuma ada 1,000. Sebab itu saya katakan, saya nampak calon-calon yang diturunkan oleh UMNO kali ini, UMNO Barisan Nasional, 17 kursi ini insya-Allah. Dan di Negeri Sembilan, sapu bersih, saudara. Saudara? Sama-sama kita tunggu. InsyaAllah besok saya akan mengulas kedudukan macam mana calon-calon yang diturunkan, yang disahkan oleh Presiden UMNO. Okey, tuan-tuan. Sebelum ni kita dengar lah masa tahun lepas, PN ni cakap dia orang PM best. Tahun ni kita dah tak dengar sangat pun dia cerita pasal rasuah-rasuhan sebut. Kenapa? Kerana ramai pemimpin mereka telah terlibat dengan kes rasuah dan didakwa di mahkamah. Mereka telah menjadi kluster mahkamah. Dulu mereka sedap sangat kata kat BN, kluster mahkamah. Sekarang mereka sendiri pun dah kluster mahkamah. Banyak Muhyiddin sendiri pun ada 7 pendakwaan melibatkan hampir 300 juta. So, bukan sikit-sikit dia orang kena dakwa ni. So, rakyat Malaysia, bukalah mata. Dia orang cakap dia orang best bersih dah tak bersih dah. Okey, mari terus menyokong kerja Pemda dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.